Allah. Baik, kita mulakan kuliah malam ni dengan kita sama-sama membaca Al-Quran. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashabi rizam. Insyaallah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad, imamil muttaqin wa qaidatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman serta mengerjakan amalan soleh dan bersama dengan kebenaran, bersama dengan kesabaran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima ji'tu bih. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga hawa nafsunya akur atau cenderung kepada apa yang kebawa, kata Nabi Muhammad SAW. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wa istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qubihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang hormati semulakan tuan imam kita solat maghrib malam ni, seluruhnya yang semulakan Tuan Bilal, seluruhnya jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita merapatkan tinggi dan puji dan syukur Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat kepada Allah dan dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita sambung pengajian kita kitab Bidayatul Hidayah. Bidayah maknanya permulaan, permulaan, hidayah lah, permulaan hidayah karangan Imam Ghazali wa ta'ala. Tajuk seterusnya lah, menjaga dua kaki, betul tak? Betul lah, menjaga dua kaki. Masih lagi dalam bab meninggalkan maksiat yang zahir, cara meninggalkan maksiat yang zahir. Jadi yang ketujuh, kita kena menjaga dua kaki. Kalau sebelum ni menjaga kemaluan, lepas tu menjaga dua tangan. Malam ini kita lihat menjaga dua kaki. Kata musannaf, apa kata musannaf? Kata pengarang, kata pengarang, dan naklah engkau pelihara kedua kakimu, daripada berjalan ke tempat yang diharamkan, antamshi bihima ilal haram,
Hendaklah kau pelihara kedua kakimu daripada berjalan ke tempat yang diharamkan atau menuju kepada sultan yang zalim, sultan ataupun raja yang zalim. Kalau sebut dalam syarahnya ma'aridho bizulmihi, berserta redha dengan kezaliman dia. Jadi berjalan menuju pada sultan yang zalim itu tanpa ada darurat dan paksaan adalah maksiat yang besar, kerana ia dianggap sebagai tawaduk. Dikatakan sebagai tawaduk. Maksud gairu darurat maksudnya gairu hajat syariah, bukan kerana hajat syariah syarak, bukan kerana hajat syarak, saja-saja lu pergi kan. Dan kita dah tahu dah sultan ni memang zalim, dia seorang raja yang zalim. Okey, jadi berjalan menuju pada sultan yang zalim itu tanpa ada darurat. Maksud tanpa darurat ni bighairi hajatin syar'i, tanpa ada hajat syarak. Raja je pergi. Dan perasaan adalah maksiat yang besar kerana dia dianggap tawaduk ataupun merendahkan diri kepada mereka. Okey. Dan menghormati akan kezaliman mereka. Sedangkan Allah Ta'ala menyuruh kita supaya berpaling daripada raja yang zalim, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Surah Hud ayat 113. Wala tarkanu, dan janganlah kamu cenderung hati kepada orang yang zalim. Fatamassakumun nar, nescaya kamu akan disentuh oleh api neraka. Ini kalau kita tahulah memang dia zalim, memang terkenal lah dengan kezalimannya. Maksud la tarkanu maksudnya la tamilu. Tamilu maksudnya jangan cenderung. Jangan kamu cenderung ataupun jangan kamu akur kepada orang-orang yang zalim. Kalau kamu akur dengan kezaliman mereka, maka sudah tentu nanti kamu akan disentuh api neraka. Sentuh maksudnya dibakar lah. Dibakar nanti oleh api neraka. Macam tu. Baik, ini Al-Quran surah Hud ayat 113. So jangan, jadi jaga kaki kita lah. Jangan jalan pada tempat yang haram, tempat maksiat, tempat perjudian, tempat karaoke kan, tempat dangdut lah, benda-benda yang haram yang ada pencampuran lelaki perempuan. Sebab nanti kalau berlakunya bala bencana, dia akan kena pada kita semualah. Sebabnya Nabi pernah bersabda, innallaha la yu'azzimul am bi amri khassah hatta yarawna munkaran baina zahraihim wa hum qadiruna alla yankiruh fala yankiruh azaballahu am bi amri khassah. Allah Ta'ala tidak akan menurunkan azab kepada kumpulan yang ramai sebabkan oleh maksiat dilakukan oleh kumpulan yang sedikit. Sehingga apabila kumpulan yang sedikit itu melakukan maksiat, sedangkan kumpulan yang ramai tidak mengambil apa-apa tindakan bantahan, masing-masing diam saja, sedangkan mampu untuk berbuat demikian, maka Allah Ta'ala boleh menurunkan azab kepada kumpulan yang sedikit. Kumpulan yang ramai disebabkan oleh amalan yang dilakukan oleh kumpulan yang sedikit. Jadi kita kalau pergi ke situ, kalau kita tak cegah muka, kita pun akan terlibat samalah. Dan kaki kita pun dikira sebagai salah satu langkah untuk menuju maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi naklah kita jaga kaki, dan kerana anggota badan besoklah akan bercakaplah. Ya, pada Allah Subhanahu wa taala jadi saksilah tu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim kan wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Pada hari itulah sebut surah Yasin kan. Yang mana pada hari itulah dia akan berkatalah tangan-tangan dan berkatalah kaki-kaki kan.
al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Mana mulut akan dikunci, tidak akan dikunci. Yang berkata ialah kaki-kaki dan tangan-tangan dan anggota badan yang lain. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuainya kaki kita pun nak kena jagalah. Bukan saja jangan pergi tempat haram, malahan jangan menendang tak tentu pasal, kan? Tendang tak tentu pasal, tendang orang lain tanpa hak. Nak tendang tu tendang bola lah. Bola tendang lah, kan? Bukan orang yang ditendang, bukan binatang yang ditendang. Sebab orang tu melepaskan kemarahan kepada orang lain dengan menendang ataupun kepada binatang, kucing, ayam dan sebagainya. Ini pun dikira dosa jugalah, sebab mereka pun makhluk Allah Ta'ala juga. Macam tu. Mereka tak ada akal. Yang ada akal siapa? Manusia lah yang ada akal. Binatang apa benda yang ada akal? Dia tahu dia nak makan, dia tahu dia nak makan, dia tak dapat makanan, dia curi makanan, kan? Baik, kaki ke tangan ke sama juga lah. Janganlah digunakan untuk memukul, menyepak binatang dan sebagainya. Itu juga kaki jangan digunakan untuk menuju pada sultan yang zalim. Dan kita kenal lah kezaliman dia tadi. Macam tu. Baik, apakah lagi kalau perjalananmu menuju sultan yang zalim itu untuk meminta sesuatu daripadanya, maka ini jelas menguasainya haram. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man tawadha'a li ghaniyyin salih zahaba sulusa dinihi. Sesiapa yang merendahkan diri kepada orang yang kaya, siapa yang merendahkan diri pada orang yang kaya, yang soleh kerana kekayaannya, maka hilanglah 2/3 daripada agamanya. Masya Allah, 2/3 agamanya hilang. Ini kalau kaya yang soleh. Apalagi kalau kaya yang toleh, kaya yang jahat. Orang kaya jahat, gitu. Disebut dalam syarahnya apakah maksud dengan hilang agama? Hilang 2/3 agama. Ni pun nak tahu juga. Apa maksud dengan surusa dinahu, hilang 1/3 agama? Sebut dalam syarahnya, dia kata al-muradu bid-din huna al-adab. Maksud dengan agama di sini itulah adab. Hilanglah mana 1/3 daripada adabnya. Dan adab tu ada 3. Dia kata adab ma'allah, adab ma'ar-rasul, adab ma'amatin nas. Adab berserta Allah, kemudian adab berserta Rasul, kemudian adab ma'amatin nas, dan adab kepada manusia. Sebut dalam kitab syarahnya lah, kitab Muraqi Ubudiyah. Ada penambahan di situ. Itulah adab kepada Allah, adab serta Allah, adab serta Rasul, dan adab serta manusia. Macam tu. Maka hilanglah 1/3 agama. Masuk agama tu ialah adab dia tu. Baik. Kemudian ada satu khabar menyatakan bahawa, satu hadis menyatakan bahawa khairul umara allazi ya'tunal ulama wa syarrul ulama allazi ya'tunal umara. Sebaik-baik pemimpin itulah pemimpin yang mendatangi ulama. Sejahat-jahat ulama ialah mendatangi pemimpin. Dia kata yang mendatangi pemimpin. Sebut syarahnya. Khairul umara, sebaik-baik pemimpin ialah orang yang mendatangi ulama. Sebaik pemimpin, dia akan pergi, kalau ada masalah dia pergi jumpa ulama, dia tanya pandangan ulama, macam ni boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh, halal ke haram dan sebagainya. Itu sebaik-baik pemimpin. Khairul umara allazi ya'tunal ulama. Sebaik-baik pemimpin itulah orang yang mendatangi ulama. Wasyarrul ulama allazi ya'tunal umara. Sejahat-jahat ulama itulah orang yang mendatangi pemimpin. Mana dia tawaduk pada pemimpin ataupun merendahkan diri daripada pemimpinnya. Dan sabit juga dalam satu khabar, dia kata ulama umana ar-rasul ala ibadallah ma lam yukhalitu sultan fa idza fa'alu zalika faqad khanu rasul.
fahzarhum wa'taziluhum. Ulama adalah pemimpin, ulama adalah amanah Rasul. Dia kata ulama adalah amanah Rasul daripada hamba Allah Ta'ala, selama mana dia tidak bercampur dengan sultan. Fa iza fa'alu zalika, maka apabila dia melakukan demikian, bercampur dengan sultan, faqad khanu rasul, maka sungguh dia mengkhianati Rasul. Fahzarhum, maka jaga-jagalah kamu, dia kata. Dan wa'tazaluhum, dan hendaklah kamu beruzlah, meminggirkan diri daripada mereka. Jadi maksud gajah ini ialah gajah-gajah yang jahat, gajah-gajah yang jahat, yang tidak taat kepada. Sebab ada di kalangan ulama pun gajah, dia ulama dan dia pun gajah. Ada juga kan, Sultan Muhammad Al-Fatih, dah dengar kan? Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia gajah, dia juga sultan, dia juga pemimpin, dia juga ulama. Dia juga ulama kan, aja tu. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi, dia seorang Nabi dan dia juga merupakan pemimpin dan juga dia ni ulama, betul tak? Dia tahap dia Nabi, hebat lah ilmu dia kan, bukan ulama je, Nabi kan. Macam tu. Mana Allah Ta'ala memberikan kekayaan ilmu dan juga kerajaan. Kerajaan Nabi Sulaiman ni di antara timur dengan barat, jauh kerajaan dia. Dia boleh memerintahkan jin, memerintahkan syaitan, masuk ke dalam laut mencari sesuatu yang dikenali oleh Nabi Sulaiman. Ada jin-jin yang diperintahkan menyelam ke dalam laut, mencari sesuatu yang diperintah oleh Nabi Sulaiman AS. Jadi mereka patuh dan taat. Dan Nabi Sulaiman ni tahu bahasa-bahasa binatang. Apa yang dibuatkan oleh binatang tu dia tahu. Kita tak tahulah apa benda yang binatang tu buat. Dia ngumpat kita pun tak tahu. Dia ngumpat kita ke, dia maki kita ke, kita lambat bagi dia makan, dia kutuk kita tak tahu kan. Kita tak tahu bahasa binatang. Kalau tahu mungkin ialah lainlah kelebihannya dah. Taklah bagi kan. Kelebihan kat situ lah, tahu bahasa binatang, boleh berburak dengan binatang. Macam tu. Baik. Itu tadi tuan-tuan. Itu tadi. Jadi kan, ni ada penambahan tadilah. Khairul umara allazina yatul ulama, wasyarrul ulama allazina yatul umara. Sebaik-baik pemimpin itulah orang yang mendatangi ulama untuk mendapatkan fatwa, untuk mendapatkan pandangan ataupun nasihat daripada ulama. Wasyarrul ulama, seburuk-buruk ulama, allazina yatul umara, yang datang pada pemimpin dengan tujuan untuk mendapatkan habuan dunia, nak pangkat, kedudukan dan sebagainya. Nak dapatkan nama, maka dia pun mendatangi akan pemimpin. Macam tu, al-umara. Baik, cuba lihat tuan-tuan. Begitu dahsyat akibat tawaduk atau merendahkan diri pada orang kaya yang soleh kerana kekayaan. Maka betapa pula kau tawaduk pada orang kaya yang zalim. Masya Allah. Jadi maksud dengan hilang sepertiga tadi, hilang sepertiga apa tuan-tuan? Sepertiga adab. Sebut dalam syarahnya, bukan sepertiga agama yang kita faham lah. Dia ada mana 2/3 ataupun sepertiga adab. Jekas kata segala gerak lakumu dengan anggotamu adalah merupakan nikmat daripada nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepadamu. Maka hendaklah kau jangan menggerakkan satu pun daripada anggotamu untuk melakukan sebarang kemaksiatan. Tetapi sebaliknya, hendaklah kau pergunakan segala anggotamu untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Gunakanlah kaki untuk pergi ke masjid, pergi ke surau, pergi ke tempat kerja untuk mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pergi program-program ilmu lah, program ilmu, pergi program zikir, pengajian. Itu tempat yang sepatutnya kita pergi, bukan dengan tempat-tempat yang tak sepatutnya, campuran lelaki perempuan dan sebagainya. Sesekali itu mungkin bolehlah kan, pergi melancong tak? Melancong ni biasalah, kalau tempat melancong ni mesti boleh tempat campuran lelaki perempuan. Contohlah tentang pergi dekat apa tu PD kan,
PD tu. Kan? Lepas tu 3 PD Teluk Kemang tu 4 kan. Nak mandi situ. Biasalah. Laki perempuan semua ada bercampur gaul kat situ. Kau tak pergi kan tak dapat lah mandi. Tak dapat lah nak naik boat lah apalah, berdana boat lah macam-macam. Kat situ ada percampuran. Biasalah tempat-tempat macam tu memang percampuran lelaki perempuan. Tempat-tempat pelancongan ni, mana-mana tempat pelancongan pun memang macam tu. Jadilah kalau kita pergi ke Mekah ke Madinah ke kan, tu lain lah. Tak adalah percampuran dia. Sini biasalah mana-mana pun. Kat situlah orang berniaga, kan nak campur, orang mandum, mana-mana lah. Baik. Jadi kena sesekali tu mungkinlah nak buat keluarga, melancong jalan-jalan, pergi Genting Highland ke, pergi Genting Highland macam-macam. Genting Highland tu tapi saya tak pernah naik lah. Orang kata macam-macam tempat judi pada Genting Highland tu. Cameron Highland ada tak? Tempat judi ada? Tak ada? Okey lah pergi Cameron Highland. Yang banyak tu Genting Highland tu. Macam-macam ada hiburan. Takut nanti kan masa kita senang-senang tu, tiba-tiba datang pula bala bencana daripada Allah Ta'ala. Itu yang kita risau tu. Baik. Ringkas kata, segala gerak lakumu dengan anggotamu adalah merupakan nikmat daripada nikmat Allah Ta'ala yang berikan padamu. Hendaklah kau jangan menggerakkan satu pun daripada anggotamu untuk melakukan sebarang kemaksiatan, tetapi sebaliknya naklah gunakan anggotamu untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan ketahuilah, apabila engkau cuai, maka akibatnya akan kembali kepadamu, dan apabila engkau rajin, manfaatnya juga kembali kepadamu. Yalah. Mana kemanfaat ke, baik ke buruk tu semua akan kembali pada diri kita semula. Gitu. Sebabnya kita kena jaga-jaga. Nak kata memang tak ada buat dosa langsung pun tak boleh juga. Kerana kita ni manusia biasa, sikit sebanyak akan ada buat dosa. Cuma kalau kita dah buat dosa, kenalah lazimkan istighfar ataupun bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nabi pun sebut kullu ibnu Adam khata'un wa khairan khata'un at-tawwabun. Kullu ibnu Adam khata'in wa khairan khata'un at-tawwabun. Setiap anak Adam tu berdosa kecuali orang-orang yang bertaubat. Setiap anak Adam mesti ada buat dosa. Tak ada yang tak ada buat dosa. Atas nama kata anak Adam kan, gitu. Baik. Soalnya Allah Ta'ala maha kaya daripadamu dan kaya daripada amalanmu. Tetapi setiap orang akan tertakluk pada hari kiamat nanti dengan amalan yang dikerjakan di dunia ini. Maka jangan sesekali kau berkata, Allah itu Tuhan yang mulia lagi maha pengampun. Ia mengampuni dosa-dosa hamba yang berbuat maksiat. Kerana ucapan seperti ini ucapan yang benar, tapi punya tujuan yang salah. Kan? Mana dia suka buat maksiat dengan kata Allah Ta'ala ni maha pengampun, alah nanti dia ampunkan dosa aku, kan? Jadi mempelekehkanlah. Walaupun memang Allah Ta'ala sebab pengampun, kan Allah Ta'ala maha pengampun, tapi kita janganlah sengaja buat dosa dan maksiat dengan dikata Allah Ta'ala maha pengampun. Gitu. Allah Ta'ala itu maka jangan sesekali kau berkata Allah Ta'ala itu Tuhan yang mulia lagi maha pengampun. Kerana ucapan seperti ini ucapan yang benar, memang ucapan benar, tetapi punya tujuan yang salah. Orang yang memperkatakannya digelar sebagai golongan ahmaq. Ahmaq mana bodoh. Seperti gelaran yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaq man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Hadis riwayat Tirmizi fi abwabil qiyamah.
Abwab maknanya bab-bab kiamat. Dan di dalam lafaz Tirmizi, al-ajiz sebagai ganti daripada al-ahmaq. Mana ada riwayat menyatakan ahmaq. Ada yang menyatakan al-ajiz. Ajiz maknanya orang lemah. Ahmad ni orang bodoh. Kata Nabi. Al-kaisu man danam nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik ialah orang selalu memperhitungkan dirinya dan suka beramal untuk berkeadaan sesudah mati. Wal ahmak, sedangkan orang bodoh, manittaba hawahu, orang yang suka mengikut hawa nafsunya. Maksud mengikut hawa nafsu ialah cenderung pada hawa nafsu. Wa tamanni 'ala Allahil amani, dan berangan-angan, banyak berangan kepada Allah Ta'ala. Maksudnya berangan untuk mendapatkan kebaikan di akhirat dan pengampunan, tapi tak beramal dan bertaubat. Macam tu. Dia hanya berangan-angan lah nak dapatkan ampunan Allah Ta'ala, tapi tak ada buat amalan apa-apa. Bertaubat pun tak ada, istighfar pun tak ada. Hanya berangan je tu lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa aku, tapi mulut pun payah nak sebut istighfar. Astagfirullahalazim pun payah nak sebut. Ataupun perkataan aku bertaubat pada Allah pun payah nak sebut. Tubna ilallah. Kan, tubna ilallah wa raja'na ilallah. Tubna manakah aku bertaubat kepada Allah. Wa raja'na ilallah, dan aku kembali pada Allah. Wa nadimna ala ma fa'alna, dan aku kata menyesal di atas apa yang aku lakukan. Wa nadimna ala ma fa'alna. Kan ada zikir tu kan, tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna, kan. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Apa makna tubna? Aku bertaubat, kami bertaubat. Tubna ilallah, kami bertaubat kepada Allah. Wa raja'na ilallah, dan kami kembali kepada Allah. Wa nadimna ala ma fa'alna, dan kami menyesal di atas apa yang kami lakukan. Macam tu. Boleh baca lah. Kalau nak bahasa Melayu pun tak apa, lagi senang. Kadang bahasa Arab susah nak sebut bahasa Melayu, senang. Baik. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik, orang selalu memperhitungkan diri dia. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Hisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Ta'ala lah akhirat. Banyak orang malas nak hisab diri, malas nak orang kata check and balance diri sendiri kan, malas. Sebab apa? Sibuk dengan urusan dunia, kerja sana kerja sini, sehingga kan malas, tak ada masa nak orang kata kan muhasabah diri. Kita dituntut sentiasa muhasabah diri kita. Paling tidak pun sebelum tidur lah. Sebelum tidur tu tentang fikirlah apa yang aku buat hari ni, daripada pagi sampai tengah hari, sampai petang, sampai malam. Banyak mana agak amalan baik yang aku dah lakukan. Muhasabah tu. Berapa banyak amalan buruk yang aku dah buat. Berapa banyak sangkaan yang buruk yang aku dah buat. Berapa banyak aku kata hasad dengki yang aku dah buat hari ni. Berapa banyak yang aku mengumpat orang. Berapa banyak yang aku kata lawan mak ayah, cakap mak ayah. Lawan bapa kan. Bagi seorang anak lah. Macam tu. Berapa banyak contohnya kita, kalau isteri pula derhaka pada cakap suami, lawan cakap suami. Kalau suami pula contohnya tak menunaikan nafkah isteri, contoh kan? Banyak. Hitunglah diri sendiri. Sebab diri sendiri je yang tahu berapa banyak kesalahan.
kita buat kan. Masalah di kalangan kita ni ialah dia nampak dia betul je, tu yang susah tu. Apa yang dia anggap daripada pagi petang sampai petang ni anggap semua betul je, tak ada yang tak betul je. Itu yang kata syok sendiri tu. Dia nampak dia betul, orang lain semua salah. Pantang jumpa orang kan semua salah orang, tak ada yang betul tu, dia yang betul tu. Dan itu memang syok sendirilah namanya. Kadang kita tak nampak kesalahan kita, yang nampak ni orang lain. Itu sebabnya kita kena berkawan dengan orang-orang soleh, orang yang baik-baik, supaya dia nampak kalau kita buat salah silap dan sebagainya, dia bolehlah tegur kita. Kan? Kotak macam mana nak? Baik, betulnya. Dan ketahui olehmu bahawa siapa yang mahu menjadi seorang yang alim tetapi tidak berusaha mencari ilmu dan hanya berkata Allah itu Tuhan yang maha mulia lagi maha mengasihani, dia berkuasa mencampakkan ilmu ke dalam hati para anbiya dan awliya tanpa berusaha payah mengulang kaji dan juga mencatat ataupun mencatat. Maka orang demikian itu sama hanya dengan seseorang yang mahu mendapatkan harta kekayaan lalu dia meninggalkan usaha. Cerita dia. Orang sesiapa yang nak menjadi orang alim, orang yang bijak pandai dalam agama, tapi malas berusaha, malas mengaji, semua tak nak. Mereka sibuk kan, tak ada masa nak belajar, mengajar, tak ada masa nak belajar, tak ada masa nak bertalaki kan, berguru. Masa kita terlampau sibuk dengan urusan-urusan dunia lah. Kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia sehingga tak ada masa untuk nak mengaji, nak belajar. Kadang mu'alaf je tu tak? Mu'alaf. Golongan mu'alaf ni kadang ada bila dah syahadah tu, dah mengucap rumah syahadah, lepas tu habis macam tu, tak nak belajar, tak nak attend kelas, ikut pengajian kan. Sepatutnya bila dah syahadah tu dia kena attend kelas lah. Kalau ada pengajian patut agama ke waktu lain pergi dia ada belajar. Kalau tak ada peningkatan lah, hanya syahadah macam tu je lah. Tak ada peningkatan sikit ilmu dia macam tu. Boleh? Boleh tuan sekali lagi. Ngantuk lah? Ada yang ngantuk ke? Tidur ke apa? Ganggu je ke? Okay. Baik. Jadi ulang balik, diketahui bahawasanya sesiapa yang mau menjadi seorang yang alim tetapi tak berusaha cari ilmu, dan hanya berkata Allah Ta'ala Tuhan yang maha mulia lagi maha mengasihani, dia berkuasa mencampakkan ilmu ke dalam hati para anbiya dan awliya tanpa susah payah mengulang ngaji dan mencatat. Ulang kaji pun malas, mencatat pun malas, berguru pun malas, bertalaki pun malas, bawa kitab pun malas. Kalau mengaji bawa kitab pun malas. Bila semua malas. Macam mana nak dapat ilmu kan? Kena rajin usaha. Apalagi kalau bab akhirat. Bab dunia pun kadang-kadang orang berhabis. Bab dunia pun orang berhabis. Ini bab akhirat. Patutnya dalam bab akhirat ni kita kena lagi berhabis lah sepatutnya. Ini bab dunia je berhabis, keluarkan duit, yuran, bayar yuran tinggi mahal pun tak apa. Tuition kan. Itulah bab tuition. Habis duit banyak pun tak apa. Bab dunia. Tapi bab agama kita tak nak babi duit. Malah keluarkan duit. Ya tu. Macam mana nak dapat ilmu? Baik. Maka orang yang berkata demikian sama hanya dengan seorang yang mahu mendapatkan harta kekayaan lalu dia meninggalkan usaha. Tak ada usaha apa-apa. Dia nak kaya tapi tak nak usaha apa-apa. Malah duduk kan, duduknya tu kerja pun tak nak, ataupun kerja pun masuk lewat, balik cepat. Ada pasal macam tu kan, masuk lambat, balik cepat, balik nak cepat.
Gaji nak lebih, gaji nak tinggi, kerja malas, curi tulang, tak? Curi tulang. Baik, dia tak mahu bertanam atau berniaga, bahkan dia duduk saja dalam keadaan mengganggu sambil berkata, Allah Ta'ala Tuhan yang maha mulia lagi maha mengasihani, dan baginya segala khazanah yang ada di langit dan ada di bumi. Dia berkuasa menunjukkan aku akan sesuatu pembenaran daripada pembenaran harta, sehingga aku tak perlu berdosa seperti apa yang digunakan kepada sebahagian hamba-hambanya. Dia kata, ni tawakal tinggi tu kan. Ni tawakal tingkatan tinggi ni, lebih daripada para nabi tawakal dia. Tak payah usaha apa-apa. Memang ada ilmu yang tak payah usaha apa-apa. Ilmu apa tuan-tuan? Ilmu laduni kan. Ilmu laduni yang diberi pada awliya. Dia tak payah usaha apa-apa. Tapi ilmu yang kebanyakan ni, yang bukan ilmu laduni, semua kena belajar. Kena mengajar kan, kena bertalaki, kena jumpa cikgu-cikgu kan. Baik, jumpa ustaz, ustazah. Kalau perempuan ustazah lah baca. Ustazah kata bawa Quran. Ni Quran tak nak bawa. Ustazah kata bawa buku tajwid pun tak bawa. Datang dengan kangkung dia. Yang macam tu. Baik, maka bila kau dengar perkataan kedua ini, sudah tentu kau akan menganggap orang yang berkata itu adalah orang yang bodoh. Orang itu orang yang apa? Bodoh. Dan sudah tentu kau akan mengolok-olokkannya. Meskipun apa yang mereka sifatkan tentang kemurahan dan kekuasaan Allah Ta'ala itu, kekuasaan Allah Ta'ala itu adalah sesuatu yang benar. Maka begitulah hanya orang-orang yang arif dalam agama. Mereka akan mentertawakan engkau seandainya mereka melihat engkau memohon ampun dosa daripada Allah Ta'ala tanpa sebarang usaha untuk mencapainya. Mana tanpa taubat. Kita nak ampun daripada Allah, ataupun orang yang berdosa kan, orang buat dosa, buat salah silap dan sebagainya kan, dosa banyak, mencuri, merompak, berzina, macam dosa kan. Tapi bertaubat pun tak nak, istighfar pun tak nak, sembahyang taubat pun tak nak buat. Macam mana orang tak nak ampun kan? Dia kata Allah Ta'ala maha pengampun, besok dia ampun dah dosa aku tu. Macam tu lah dia cakap, tanpa dosa apa-apa kan. Ini macam mana? Tak terima lah. Bahkan Allah Ta'ala telah firman dalam Quran, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahawasanya tiada sesuatu yang dapat diperoleh seorang itu kecuali sekadar usaha dia. Kecuali sekadar usaha dia. Baik. Kalau kata ulama pula, kalau nak dapat ilmu dia kena ulang-ulang. Man takarrara takarrarat. Salah satu caralah. Salah satu cara lagi nak dapatkan ilmu, mestilah kita berulang-ulang. Kalau tak ulang-ulang, tak lekatlah ilmu tu tadi. Sebab ilmu ni tuan, dia macam benda binatang liar. Apalagi bab ilmu agama. Agama ni macam binatang liar. Kalau kita dah dapat tangkap dia, kita kena belai dia. Kena belai dia, kena usap-usap dia, kena pujuk-pujuk dia kan. Macam tu. Apalagi kalau lagi ilmu yang susah-susah, ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab kan susah. Ilmu nahu, ilmu sorab, kan? Ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu faraid. Banyak ilmu susah-susah agama ni. Jadi ilmu tu kena ulang. Itu juga kalau orang nak hafal Quran. Orang nak hafal Quran walaupun dah habis dah 30 juz, dia mau hafal dah habis 30 juz. Walaupun dah habis pun dia kena ulang semula. Dia kena ulang balik. Sebab kalau tidak kan hafalan itu hilang. Kalau tidak nanti hafalan dia hilang. Walaupun dah hafal 30 juz, dah habis khatam 30 juz hafalan,
Dia kena ulang semula, ulang balik. Kalau tidak nanti jelah dia macam binatang liar ilmu ni. Kan? Kalau kita tak belai dia, kita tak bagi dia makan, kita tak uruskan diri dia kan. Tak sediakan tempat selesa untuk dia, habislah. Dia lagi je. Terbang je tu. Kalau burung dia terbang balik lah. Je tu. Itulah ibaratnya ilmu tu. Baik. Dan bahawasanya tiada sesuatu yang dapat diperoleh seorang itu kecuali sekadar usaha dia. Dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, innama tuzzauna ma kuntum ta'malun. Gitu. Innama tuzzauna ma kuntum ta'malun. Hanya sahaja kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengikut apa yang telah kamu kerjakan. Apa yang telah kamu kerjakan. Gitu. Dan firman Allah Ta'ala lagi, innal abrar lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim. Innal abrar lafi na'im. Sebenarnya orang yang baik, orang yang baik akan dimasukkan ke dalam syurga. Wa innal fujjar ni orang berdosa. Fujjar orang berdosa, orang jahat. Lafi jahim. Fujjar masuk dalam neraka jahim, tuan. Macam tu. Baik. Contoh yang paling mudah sebut dalam syarahnya dalam bab usaha tadi, contoh yang paling mudah ialah kisah Siti Maryam. Kisah Siti Maryam. Alam tara anna Allah Ta'ala qala li Maryam uzzi ilaika jiz'a saqitu rutab walau syaa ajal jaz'i min ghairi hazziha. Syair ni. Alam tara anna Allah qala lil Maryam wa khuzzi ilaiki ajz'a yusaqitil rutab walau syaa ajna jiz'u min ghairi khuzziha walakinna hadzal jiz'i kana huwa as-sabab. Dia kata. Apa kata itu kan? Tidakkah kau lihat bahawa Allah Ta'ala telah berkata kepada Siti Maryam, dan goncanglah pohon tamar itu, wa khuzzi ilaiki jiz'a, goncanglah pohon tamar itu, dia akan menggugurkan buah kurma yang dipetik. Bisa kita rutak, maka gugurlah buah kurma. Walau syaa ajna jiz'a min ghairi huzziha. Kalau dia mahu batang kurma itu menggugurkan buahnya tanpa digoncang oleh Maryam, tetapi batang tamar itu adalah sebabnya. Kana huwa sabab. Tapi batang kurma itu merupakan sebagai sebab dia untuk mendapat rezeki daripada Allah Ta'ala. Ini nak nyata pada kita, kan? Maknanya kena usaha dapatkan benda tu. Kalau nak kirakan, boleh je Allah Ta'ala terus bagi kepada Siti Maryam makanan, boleh je. Tapi Allah Ta'ala nak Siti Maryam usaha untuk dapatkan makanan tu. Kau ingat kisah Siti Maryam ketika dia hamil tu kan? Ketika dia hamil, maka dia melarikan diri daripada tempat dia beribadah. Yang masa itu dikawal oleh Nabi Zakaria. Dia di bawah dekat Nabi Zakaria, Siti Maryam masa tu. Tak macam mana takdirkan dia hamil. Hamil tanpa ada suami. Dia dah hamil, dia malu, dia melarikan diri pada tempat dia beribadah. Dari ke hujung kampung, hujung kota. Dan keadaan dia mengandung tadilah. Jadi dia rasa macam nak matilah, nak bunuh diri dan sebagainya kan. Macam itulah. Dan dia lapar masa tu, maka turunlah perintah, adalah suara memerintahkan supaya dia menggoncang pohon tamar untuk mendapatkan makanan ke situ. Kalau nak kirakan, Allah Ta'ala boleh je bagi Siti Maryam makan macam tu je tanpa dia goncang pohon tamar. Tapi Allah Ta'ala nak jadikan dia sebab saja, penyebab dia.
Sebab nak dapat kurma tadi mestilah goncang pokok tamar. Kalau dikokam pokok tamar besar juga, bukannya kecil pokok tamar kan. Lagi kalau tamar yang berbuah, itulah besar pokok dia, takkanlah pokok kecil. Walaupun keadaan dia macam tu, kena juga goncang pokok tamar itu goyang, barulah buah tamar jatuh. Barulah boleh dimakan. Baik. Kemudian ada watah menyatakan al-qari yukarriru hatta yahfaza wal hafiz yukarriru hatta yasbita wal musbitu yukarriru hatta yatakayyana wal muttaqinu yukarriru hatta la yansa. Orang yang qari mana orang yang baca Quran kan? Orang yang membaca yukarriru, naklah dia berulang-ulang hatta yahfazu, sehingga dia hafal. Kemudian wal hafiz, orang yang hafal, yukarriru, naklah dia ulang-ulang juga hatta yusbitu, sehingga dia tetap apa yang dia baca, tetap terpahat dalam dirinya apa yang dia baca. Wal musbitu yukarriru, orang yang tetap hati pula dah melekat ayat Al-Quran di pada hatinya, naklah dia ulang-ulang juga ayat tadi hatta yatakayyanu, sehingga dia yakin, timbul keyakinan kepada ayat tadi, ayat perintah ke larangan tadi kan. Wal muttaqayyinu, orang yang yakin, yukariru, naklah dia ulang-ulang juga hatta la yansa, sehingga dia tak lupa. Hatta la yansa, sehingga tak lupa. Ni dia patah dalam bahasa Arab, dalam MB saya lah, saya share dalam MB saya. Jadi mana setiap benda tu pun kena ulang-ulang. Apalagi kalau benda ilmu ni kan, kena ulang-ulang. Man takarrara takarrara. Siapa ulang-ulang dia dapat. Itu pun kadang ulang banyak kali pun tak dapat. Contoh Fatihah. Fatihah ni pun kadang ada juga tak dapat. Walaupun banyak kali ulang banyak kali. Masih tak dapat lagi. Sampai ujung pangkal usap. Sampai pangkal pula ujunglah usap. Macam tu. Orang kita ni okey lagi lah. Ni yang non muslim masuk Islam. Mu'allaf masuk Islam. Lidah itu berat. Dia nak baca tu berat lah. Apalagi macam syahadah, satu Fatihah, susah dia. Kalau dia tak ulang-ulang memang habis. Memang habis, dia akan lupa balik. Walaupun Fatihah kan, bagi kita orang Melayu ni Fatihah senang sikit lah. Kecuali kalau orang tu tak semayang memang tak dapat lah je tu. Suruh baca Fatihah boleh. Orang kunut pun tak. Lagi pula kalau ada kunut tak lepas. Cuba baca doa kunut kan, macam tu lah. Cuba baca doa kunut. Macam tu. Sebab dia tak semayang, tak bahas semayang memang tak dapat lah. Apalagi kalau orang kata berwuduk, sebut rukun wuduk pun tak tahu. Mandi hadas besar pun tak tahu. Macam mana dia mandi hadas besar? Rukun mandi hadas besar macam mana? Tak tahu. Baik. Seluruhnya, dan bila kau tidak meninggalkan usaha dalam mencari ilmu dan harta, kerana bersandar kepada kemurahan Allah Ta'ala, maka begitulah ulahannya. Engkau tidak meninggalkan berbuat berkenan akhirat kerana bersandarkan kepada kemurahan Allah Ta'ala. Nampak? Dia malah beramal. Dia nak syurga. Dia nakkan syurga, takut neraka kan. Tapi amalan tak ada. Kosong, malas dia kan. Sibuk dengan urusan-urusan dunia. Macam mana dia nak dapat, kan, nak masuk syurga? Maka janganlah kau malas berbuat ibadah, kerana Tuhan dunia dan Tuhan akhirat satu saja, itu Allah Ta'ala lah. Dan Tuhan itu Maha Pemurah dan Maha Mengasihani, baik di dunia ataupun akhirat. Kemurahannya tidak bertambah dengan ketaatanmu. Inilah. Kemurahan Allah Ta'ala tak akan bertambah dengan kita taat. Dan kemurahannya bahawa ia memudahkan bagimu jalan yang dapat menyampaikan engkau ke negeri yang kekal abadi, yang penuh dengan segala kenikmatan dan kebahagiaan, dengan syarat engkau mampu bersabar, menahan nafsumu, syahwatmu,
untuk beberapa hari yang sangat sedikit sekali. Untuk beberapa hari yang sangat sedikit sekali. Sebab hadis ni sebut, dia kata ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini adalah penjara kepada orang yang beriman, dan syurga kepada orang kafir. Pernah dengar kan hadis itu? Hadis itu riwayat daripada Imam Muslim, daripada Abu Hurairah. Ad-dunya sijnul mu'minin, dunia itu ialah penjara kepada orang beriman, wa jannatul kafirin, dan dunia itu adalah syurga kepada orang kafir. Apa maksud hadis itu? Ada orang beranggapan maksud dengan hadis itu, dia kata dunia ini penjara pada orang beriman, maksudnya orang beriman ni susah-susah. Kan biasa orang beriman ni kena pukul lah, kena tembak lah, kena halau daripada perkampungan lah, kan? Kena halau daripada, lepas tu ada macam-macam lah. Dibunuh, diseksa. Jadi orang dia kata dunia adalah penjara para orang beriman. Bukan tu maksudnya, tuan-tuan. Maksud dunia ini penjara pada orang beriman, dunia ini dinisbahkan dengan akhirat yang Allah Ta'ala sediakan syurga kepada orang beriman. Maksudnya dunia ini adalah penjara. Dunia ini bukan penjara. Dan satu lagi maksud dengan dunia ini penjara, maksudnya manusia itu, orang beriman ni, dia terikat dengan segala hukum hakam. Dia bukan macam orang kafir. Orang kafir tak terikat hukum hakam. Kita ni terikat hukum hakam halal haram. Jadi kita tak bebas nak buat sesuka hati kita. Itu maksud sijnul mu'minin tu. Dunia adalah penjara kepada orang yang beriman. Maksudnya kita ni terikat dengan segala hukum hakam. Halal haram. Ni tak boleh buat, ni boleh buat, ni tak boleh buat. Lepas tu pula kita pula kena meningkatkan ibadah. Terikat juga pula dengan ibadah kepada Allah. Terikat dengan buat taat. Kita terikat jangan buat maksiat, dan kita juga terikat kena buat taat. Kita tak boleh sesuka hati kita nak makan hati orang, kan? Kita tak boleh suka hati juga nak minum arak, tak boleh sesuka hati nak berzina, tak boleh sesuka hati nak mengumpat orang, maki hamun dan sebagainya. Tak boleh suka hati. Itu dikatakan sijnul dunia ini adalah penjara orang beriman. Kemudian syurga orang kafir. Maksud syurga orang kafir ni, orang kafir tak terikat dengan hukum hakam. Dia tak terikat. Dia membujur lalu menintang batas, kan? Asal saja boleh menjadikan kekayaan, menipu pun tak kisah. Menipu ke, judi ke, riba ke apa, kan? Tak kisah. Tak kisah, bebas. Kan? Bebas bagi dia. Tak terikat dengan hukum agama. Kita terikat. Jadi terikat itulah yang merupakan penjara kepada orang yang beriman. Dan dinisbahkan pula kita. Sebab kalau ikutkan, nak kata kita ni penjara sebagaimana kita faham penjara tu, kan? Sebenarnya orang Islam ni pun kita ada kaya, ada yang miskin. Orang kafir pun juga dia ada kaya, orang miskin. Bukan semua orang kafir itu kaya, tak. Ada orang kafir juga melarat pun ada. Jadi macam mana kita nak katakan orang kafir itu syurga, dunia itu syurga pada orang kafir? Tak dapat juga. Tak boleh juga kita katakan dunia ni syurga pada orang kafir. Sebab orang kafir pun ada hidup melarat, susah, merempat dan sebagainya, duduk buah jematan pun ada. Itu sebabnya tak sesuai lah kalau kita katakan maksud tadi syurga pada orang kafir itu maksudnya dia hidup senang lenang. Orang kafir ni senang lenang, orang Islam ni tak senang lenang, tak ada. Sebab
Islam ke kafir pun masing-masing ada yang kaya, ada yang susah. Kafir pun ada yang kaya, ada yang susah, hidup mengempat, susah dan sebagainya. Hutang sana, hutang sini pun ada. Kan? Yang kena kerja halus pun ada. Kafir kan? Macam tu. Maksud tadi, kita ni terikat hukum. Hukum halal haram, boleh tak boleh? Kan? Dan kita pula terikat dengan kena buat taat. Sembahyang, puasa, zakat, haji, sebagainya. Mereka tak ada terikat. Jadi terpulanglah. Nak buat, tak nak buat sudah. Kan? Jadi tak terikat apa-apa. Baik. Jadi kemurahannya tidak bertambah dengan ketaatanmu. Dan kemurahannya bahawa dia memudahkan bagimu jalan yang dapat menyampaikan engkau ke negeri yang kekal abadi, yang penuh dengan segala kenikmatan dan kebahagiaan, dengan syarat engkau mampu bersabar, menahan nafsumu untuk beberapa hari yang sangat sedikit sekali. Maka inilah kesudahan daripada kemurahannya. Okey, sampai situ. Wallahu a'lam bissawab. Tandalah, maka janganlah kau berbisik. Habis, saya buka pertanyaan kalau ada sebelum saya tutup majlis kita. Ada? Tak ada. Tak ada, kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina sadiqa ma'al taqabbala waskan halalan mubarakatan katsira wasiyana fata ya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tanana wa arifin. Allahumma fakana bidin, Allahumma fakana bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Alhamdulillah. Qabbalallahu minkum.